إلى ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, ahli-ahli Tuan Kuasa Surau, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini dapat kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita membahaskan kitab Syarah Hikam, terjemahan Al-Hikam, pendekatan pengabdian pada Khaliq, yang mana untuk malam ni kita masuk pada tajuk semua rasa nikmat itu kerana iman. Semua rasa nikmat itu kerana iman. Nikmat dalam beribadah, nikmat dalam berukhuwah, nikmat dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Semua ni lah. Begitulah juga dengan nikmat makan. Bilakah masanya makanan tu begitu nikmat dimakan? Bila masa kita rasa makanan itu begitu sedap, selera nak makan tu, bila kita dalam keadaan lapar. Nasi semalam pun jadi, nasi semalam bawah tudung saji pun jadi, sebab lapar punya pasal, jadi itulah nikmat. Jadi iman itulah, bagaimana kita nak mendidik iman itu, iaitu iman dididik dengan dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kita lapar, dalam keadaan kita susah, maka ketika itulah iman dapat dimantapkan. Sebab manusia ini diuji dengan dua nikmat. Satu nikmat kesusahan, dan nikmat kesenangan. Susah pun nikmat juga, iaitu diuji dengan kesusahan, maka imannya bertambah, maka dia akan dapat rasa kenikmatan, kemanisan iman. Dan bila diuji dengan kesenangan, maka tak ramai orang dapat nikmat kemanisan iman, tapi dia cuma dapat memenuhi tuntutan nafsunya sahajalah, kehendak dia. Apa yang dia nak semua dapat. Tapi bila dia dapat pun dia tak rasa benda tu nikmat. Sebab apa? Senang dapat. Sebab tu orang yang kaya-kaya telajak daripada dia tak ada apa dah, hilang nikmat kebendaan. Sebab memang kita nampak kita yang tak ada, kita rasa wah dia banyak kayanya, kereta banyak, besar rumah besar-besar, tapi pada dia, jiwa dia lah, hati kecil dia kosong. Sebab apa? Kalau dia tak gunakan nikmat diberikan untuk kembali pada agama, maka dia tak rasa pun benda tu. Jadi dia kata sedap lah tu, rumah besar kita banyak kan, tak apa dah, tak ni pun tak. Tapi pada kita dah tengok, dia kata tak ada apa-apa, ni banyaknya dah. Kita rasa nikmat sebab kita tak ada, maka kita inginkan benda tu dah. Tapi bila dah dapat benda tu, maka dia pada kita tak ada pun, biasa je lah. Jadi inilah, semua rasa nikmat itu kerana iman. Tapi kalau kita ada iman, marilah dalam keadaan senang pun, marilah keadaan susah pun, lapar, kenyang pun, tapi sebab kita ada iman, maka kita kata semua benda nikmat. Harta dibelanjakan dengan cara yang betul untuk tujuan agama, untuk mencari redha Allah SWT, maka dia akan rasa nikmat hartanya itu, seronok dia. Walaupun memang dia dah kaya dah, tapi dia belanjakan untuk agama, untuk bantu sesama agama dah, maka dia rasakan nikmat tu. Hikmah yang ke-235, An-na'imu wa in tanawwa'at matahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi
wal azabu wa in tanawwa'a mazahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi fasababu al-azabi wujudul hijabi wa itmamul na'imi bin nazari ila wajhihil karim. Maksudnya nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya hanya disebabkan oleh kerana melihat dan dekat kepada Allah. Demikian pula siksa wal azabu, walau bagaimanapun aneka macamnya, hanya kerana terhijabnya dari Allah. Maka sebabnya siksa itu kerana adanya hijab. Dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zat Allah yang maha mulia. Barulah nanti di syurga, nikmat yang paling besar pada kita bila dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah semua nikmat syurga tu. Kita ni duk cita-cita nak masuk syurga, alhamdulillah dapatlah kita masuk syurga dah. Dah seronok alhamdulillah, nikmat dah. Tapi rupanya dalam syurga tu nikmat yang paling agung ialah dapat melihat wajah Allah, dapat melihat zat Allah. Habis dia lupa tentang nikmat syurga. Tu nikmat paling tinggi tu. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya berapa wajah manusia kelak berseri-seri dapat melihat wajah Tuhannya. Ya? Jadi di sini tak ada nak takwil-takwil rupa wajah Allah tu macam mana ke, tak ada. Wajah Allah kita serah pada sana lah. Sebab dalam sini sebut wajah Allah tu wajah Allah lah. Makanya tak ada lah kita nak kata kona sini, kona sana, kona sana. Ya? Sebab apa? Ya, disebabkan terjawablah di akhirat nanti, betul ke Allah ni berwajah, Allah ni bertempat, Allah ni nanti semua di sana nanti. Di dunia kita tak ada nak fikir, bukan bidang kita dan bukan tak sampai di akal pun, kan? Tak payah fikir dunia ni. Jadi di sana nanti Allah sebut kau dapat tengok, dapat dah tengok. Tak payah kita nak fikir macam tengok macam mana, macam kita tengok lampu ke, kita tengok TV ke, macam tengok bola ke, macam tengok dah. Di sana nanti terjawab segala-galanya. Oh, tengok macam ni. Baru tahu, kan? Macam dulu-dulu zaman tak ada televisyen, tiba-tiba ada televisyen, bagi TV dah. Orang yang tak nak tengok ni cuba nak terang macam mana rupa TV tu. Kau tak tahu, dia cermin tapi dia ada keluar cahaya, dalam cahaya tu ada keluar gambar, kan? Orang yang tak pernah tengok TV ni macam mana rupa, macam mana rupa, sebab tak pernah, tak ada pengalaman, tak tahu pun. Dia petak, dia petak. Tapi dia ada keluar suara tau. Kat tepi tu ada keluar suara. Orang yang tak pernah tengok memang dia tak boleh nak describe. Dia tak boleh nak bayang macam mana rupa TV. Tapi bila dia tengok, oh macam ni rupa TV. Dah lah, betul lah kau cakap tu. Petak betul. Di cermin betul. Ada suara tepi yang betul. Apa nampak? Itulah juga dengan Allah Ta'ala. Duk heboh ke dunia ni macam mana rupa lah. Duk kata macam ni, duk kata macam tu dah. Kita pun tak tengok lagi. Jadi dia harap esok dah tengok, oh macam ni, terjawablah sudah gaduh kat dunia dulu ni. Sebab semua tak pernah tengok kan. Jadi bergaduh kat pada benda yang tak pernah tengok. Jadi pakai describe lah. Yang puak ni kata macam ni, yang belah sini dia kata macam ni. Engkau pernah tengok? Tak pernah. Engkau pernah tengok? Tak pernah, betul? Asal nak gaduh? Engkau pernah tengok, aku pernah tengok. Duk gaduh benda yang tak tengok apa? Nah, jadi dah tengok itu, oh macam ni rupanya, selesai dah masalah. Nah, sebab itulah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nabi fikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan fikir tentang zat Allah. Duk fikir macam mana rupa, macam mana, tak payah. Tiada keperluan pun kita nak fikir. Sebab kita tak sampai lagi pun, level tu tak sampai pun. Tak mati lagi dah. Tak mati ya. Cuma kita ni sebagai hamba kita kena beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kau bernyembah Allah, beribadah kepada Allah sehinggalah datangkan kepada kamu keyakinan.
Ya, datang keyakinan. Apalah maksud hatta ya'tiyakal yakin? Apa dimaksudkan dengan keyakinan? Ya, sebab tu orang yang faham ayat ni, surah Al-Hijr ayat 99 sebut. Ya, orang yang salah faham, ya, biasanya kumpulan-kumpulan yang mana mereka ni cuba nak nilah menghampirkan diri dengan Allah dengan cara yang tanpa mengikut Quran dan juga sunnah ni, maka dia kata apa? Kami ni bila sampai dah keyakinan pada dalam diri kami tak boleh sembah Allah lagi. Sebab apa? Quran sendiri sebut, ya, sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Kami dah yakin Allah SWT itu memang ada. Kami yakin bahawa Allah SWT itu betul-betul memberi nikmat, memberi rezeki. Allah Ta'ala berhak mematikan, menghidupkan. Kami yakin dengan Allah Ta'ala. Jadi so tak payah semayang lagi, selamat. Nah, ini orang faham. Ya. Sebab apa? Kenapa dia boleh faham gini? Sebab dia tak ikut disiplin ilmu. Dia pun bukan dalam bidang tafsir pun, kan? Dia pun tak tahu dalam bidang tafsir ni apa maksud. Dalam bidang hadis pun dia kurang. Jadi dia main terjemahkan, tafsirkan ayat ikut akal. Jadi sebab saya dah yakin memang Allah SWT Tuhan segala Rabbul Alamin, memang dari saya yakin Allah Maha memberi, Allah Maha mana, Allah berhak menarik balik, kan? Yarzuqu man yasha'u fi rahmatihi. Okey, maka saya tak payah semayang lagi dah, sebab saya dah yakin dengan Allah. Rupa-rupanya maksud ayat hatta ya'tiyakal yakin itu, ialah al-yakin dimaksud sini ialah kematian. Mati, maut. Kenapa? Sebab kita yakin ke kita keluar surau ni kita boleh sampai rumah kita balik? Kita boleh confident, saya yakin ustaz, dengan mana yakin, saya yakin saya akan sampai rumah saya. Lepas main isyak ni saya yakin saya akan sampai. Tak ada orang yang yakin. Sebab on the way macam-macam benda boleh jadi. Belum. Kita yakin ke esok kita masih ada lagi pekerjaan? Kena sampai ke office, nah surat bos bagi. Tak. Kita yakin ke bahawasanya kita sempat melihat anak-anak kita membesar. Sempat tengok anak bongsu sekarang ni baru darjah 2 ni, sempat tengok dia kahwin esok. Kita boleh yakin macam tu? Tak ada siapa berani meyakinkan, walaupun dia berani cakap. Orang jahil dia berani cakap macam ni. Kalau kau tu beriman, dia pun tak tahu. Kita yakin ke kita boleh hidup lagi 50 tahun? Tak ada siapa berani. Tapi kita yakin tak yang kita akan mati satu hari nanti? Tak. Kita yakin tak kita akan mati satu hari? Semua confirm. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang pasti akan mati. Itu confirm. Jadi itulah maksud al-yaqin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehinggalah kamu yakin. Maksud yakin sampai kita mati. Sampai kita dapat yakin bahawa kematian itu benar. Sebab itulah imam sebut, tak, sesungguhnya mati itu benar. Ya, okey, maknanya muka dan nakir itu benar. Azab kubur itu benar. Ya, syurga neraka itu benar. Betul. Itulah kebenaran. Dah mati baru kita akan nampak keyakinan. Jadi kalau orang yang salah tafsir ayat ni, dia kata tak, saya dah yakin dah dengan Allah semua dah, jadi saya tak payah lagi ibadah. Itu salah. Konsep yang salah. Sesat lah tu. Bila salah tu sesat lah. Nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih lagi melihat kepada Allah tu memang tiada tandingnya. Sehingga apabila manusia di syurga ditanya oleh Tuhan, apakah yang kamu rasa kurang dan yang akan kamu minta? Jawab mereka di syurga ni, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi lah. Orang yang nak masuk syurga ni, pada dia dah komplit semua, dah apa dia nak semua dapat. Sungai susu ada, sungai arak ada, sungai madu ada. Nampak burung terbang, sedap ni kalau kubak panggang terus jadi. Nak dapat terus depan mata. Apa yang tergerak di hati, apa yang kita hajatkan semua kita dapat. Jadi nak apa lagi? Dah okey dah ni. Kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi. Dah cukup dah. Walaupun syurga yang paling rendah sekali pun nak 10 kali ganda dunia punya ni lah. Sebab sudah cukup puas.
tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab untuk melihat zat Allah. Maka disitulah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang semua nikmat syurga tadi. Duk tengok sungai madu, sungai susu lah, burung terbang boleh jadi burung bangga, apa semua dah siap komplit. Hilang terus bila mana tengok pada zat Allah SWT. Kan? Dia tak ya. Tunggu mati dulu kan. Tunggu mati dulu, tunggu masuk syurga dulu, baru kita akan rasa betul dah Ustaz cakap ni kan. Tunggu mati dulu dah. Makanya baru kita tahu betul lah kan. Hikmah yang ke-236, ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyani. Maksudnya semua yang dirasakan oleh hati, perasaan, fikiran dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata kerana masih tertahan belum dapat melihat musyahadah kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW di Gua Sur dalam peristiwa hijrah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dalam Gua Sur, di mana Abu Bakar risau dan sedih hati. Dia bukan risau sebab apa? Dia risau takut musuh datang nampak Rasulullah. Dia tak risau diri dia pun. Dah, dia risaukan takut ni Rasulullah ditangkap. Sedih hati. Langsung oleh Rasulullah SAW diingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, jangan sedih, sesungguhnya Allah berserta kami. Ya, Allah bersama dengan kita. Kan? Sebab itulah kenapa dalam peristiwa hijrah, ya, Allah kerahkan tentera-tentera ni jaga Nabi. Tapi tak nampak. Tak nampak. Tapi anything happen pada Rasulullah, tentera Allah akan tolong. Enggak? Tentera Allah akan tolong. Dimudahkan sepanjang perjalanan Rasulullah tu. Tapi yang tadi zahirnya, apa yang Rasulullah nampak, apa yang Abu Bakar nampak, hanya mereka berdua je lah. Sepanjang perjalanan daripada Gua Sur pergi ke Madinah, ke Yasrib. Tetapi sebenarnya tentera Allah dah ready dah. Anything happen je kena. Kan dia orang kan ni. Kan? Dan tentera Allah dah ready dah ni. Betul dalam ayat pun sebut. Kan? Jangan risau. Sebab apa? Allah sendiri yang menjaga. Allah sendiri bersama dengan Rasul dalam peristiwa hijrah. Jadi kalau ada Allah bersama dengan Rasul, apa lagi nak bimbang? Kan? Sebab tu Rasulullah beritahu Abu Bakar, kau jangan risaulah. Abu Bakar risau takut Rasulullah ditangkap, dibunuh kan. Dia bimbang. Tapi bila Allah bagi jaminan, follow the flow ya, kau ikut je. Ini just nak kata memenuhi syarat untuk sampai sebagai sunatullah. Nah, kenapa tu? Sebab tu dalam peristiwa hijrah Rasulullah tak naik burak seperti mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj itu satu anugerah Allah, mukjizat kepada Nabi SAW. Tetapinya dalam peristiwa hijrah, Allah Ta'ala bagi tahu kau kena ikut jalan biasa. Supaya apa? Supaya nanti tidak menjadi bahan, tidak menjadi alasan pada umat akhir zaman. Kenapa kau tak dakwah? Kenapa kau tak ni? Susah nak dakwah orang. Aku bukan ini pun, aku bukan macam ni pun. Leceh lah. Nabi dulu pun hijrah naik burak dan sampai ke Madinah. Tengok Allah tolong. Kita mana ada apa-apa nak ni. Jadi tak lagi alasan pada kita. Maksudnya Nabi pun kena ikut macam biasa juga. Aku dah 12 hari perjalanan. Tetapinya gitulah. Ya? Berhati-hati tak. Takut musuh tak dapat tangkap. Jadinya, ya, Asyibli berkata, siapa yang benar-benar mengenal Allah tidak akan risau atau berduka cita untuk selama-lamanya. Dia tahu kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia sikit je pun, tak bagi sakit sikit, Allah Ta'ala tarik sikit harta dia, ya? Kalau dia yakin bahawa ya Allah, ya, kau tarik harta aku, kau tarik nikmat kesihatan aku ya Allah, aku redha ya Allah. Kalau Allah uji kita dengan kesakitan, ya Allah, tak ada masalah kau uji aku dengan kesakitan, ya Allah, aku redha.
Cuma ya Allah, janganlah kau uji aku seperti mana Nabi Ayub AS diuji ya Allah. Sebab aku bimbang, takut-takut iman aku tak setengguh iman Nabi Ayub AS. Nabi Ayub Allah Ta'ala uji sampai tak ada apa-apa dah. Tarik sedut Nabi Ayub sampai dah tak ada apa dah. Daripada seorang hartawan, mempunyai anak yang ramai, harta yang banyak, rumah, isteri yang ramai. Bila mana Allah Ta'ala bagi sakit pada Nabi Ayub, seorang-seorang pergi. Anak semua habis semua mati. Harta, tanaman semua rosak. Tu dari segi itu. Tubuh badan sakit pula. Sampai tak boleh apa terbaring saja. Nah, Nabi Ayub AS. Cuma kita minta pada Allah, ya Allah, iman aku tak kuat, ya Allah. Ya, janganlah diuji seperti mana ujian Nabi Ayub, ya Allah. Aku tak tahu aku sanggup ke tak, ya Allah. Aku bimbang, ya Allah, sekiranya aku diuji terlebih pada sangkaan aku ni, takut-takut aku pula jadi kufur nikmat esok. Nak, ada tuan nak. Orang yang rajin semayang, rajin solat, jaga ibadah, tak? Ya, dia ada target kan, dia ibadah sampai ni. Tapi satu ketika benda yang dia tunggu tak dapat. Ya, tunggu tak dapat. Lalai dia kata, "Pedak aku nak ibadah." Aku hari tu bukan main lagi, puasa penuh 30 hari lah, tiap-tiap malam tahajud lah, Quran aku tak tinggal lah, sedekah tiap hari lah. Ingatkan lepas raya ni boleh lah jadi kaya ke, naik pangkat ke, macam tu je. Tak apa lah, malah kita memang itu kita memang je takut macam tu kan, sebab iman kita tak kuat. Kita bimbang, ya Allah, janganlah sampai macam tu, ya Allah. Ya, sebab kita punya iman ini, sebab kita tak diuji kan, kita dalam kata zone begini, relax je tak. Maksudnya boleh, nak tak nak je bagi surau, tak ada masalah kan. Cuma kita rasa okey. Tapi kita bimbang, Allah tak uji esok kita lebih. Kita bimbang, kita tak boleh. Kita tak dapat nak menanggung ujian tersebut kan. Jadi kita bimbang tu, ya Allah kan. Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memang takkan uji hamba-hambanya yang melampaui kemampuannya. Allah janji, itu janji Allah. Cuma takut kita ni ya. Allah Ta'ala belum uji sampai peringkat yang mana dekat yang kita mampu, kita dah surrender lah. Kita dah fed up dah. Tak? Itu kita bimbang tu, ya Allah. Kita minta doa pada Allah, ya Allah. Dan buat iman kita bukan kuat mana, tak takut-takut ya. Daripada kita ni hadiah hamba taat, kita bimbang, ya Allah, atas sebab iman kita tak kuat tadi. Apapun kita yakin bahawa bahawasanya Allah SWT uji kita tu sebab Allah Ta'ala perhatikan kita. Allah Ta'ala jadikan kita special. Sebab tu diuji. Nabi mana tak diuji ya? Sebab Nabi ni special. Orang-orang soleh, orang-orang alim, orang mana tak uji? Semua diuji ya? Jadinya Allah, kita bukan orang alim mana pun, tapi mungkin adalah kelebihan yang Allah Ta'ala suka pada kita, maka Allah uji kita. Tanda sayang yang Allah pada kita. Sebab apa? Allah simpan satu hadiah special. Kau dapat jalani ujian ni, aku bagi kau hadiah special ni. Jadi kita jalanilah ujian ni dengan sabar. Firman Allah SWT, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah sesungguhnya para waliullah, yakni orang-orang yang Allah Ta'ala jaga mereka. Wali Allah ni Allah akan jaga mereka ni ya. Para waliullah itu tidak berasa takut dan tidak merasa duka cita ya. Sebab apa? Mereka yakin dengan Allah SWT. Mereka yakin bahawa Allah sentiasa bersama dengan mereka dengan sebab kesolehan mereka itu. Dan sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Sur, "Bagaimanakah perasaanmu, hai Abu Bakar, terhadap dua orang yang ditigai oleh Allah SWT, disertai, dilindungi oleh Allah SWT?" Kan? Rasulullah dengan Abu Bakar dua orang, tapi ya bukan dua orang, termasuk Allah SWT ada tiga itulah. Bukanlah kita ada tiga orang, sebab Allah Ta'ala bukan orang, tapi ada tiga. Allah bersama sekali dengan Nabi dan juga Abu Bakar kan? Kemudian hikmah yang ke-237, "Min tamamin ni'mati 'alaika ay yarzuquka ma ya'fika wa yamna'aka ma yudghika." Maksudnya setengah
dan kesempurnaan nikmat Allah kepadamu. Jika Allah memberi rezeki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Kan nikmat iman ni Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, ya, Allah Ta'ala uji kita dengan rezeki cukup ataupun Allah tahan rezeki itu daripada kita, kita tetap istiqamah dengan agama. Tidak ada benda yang dapat menyesatkan kita, kan? Sama ada nikmat ditarik ke nikmat diberi ke, kita tetap konsisten beribadah pada Allah. Dalam surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas tersesat jika merasa diri kaya tidak berhajat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq, kita baca selalu dah. Manusia ini dia pasti akan melampaui batas bila mana dia merasa dirinya dah kaya. Dia kata diri dia tidak berhajat kepada siapa pun. Contoh dah banyak, Fir'aun laknatullah, Namrud, ya, siapa lagi, Haman, orang-orang yang jahat, Qarun. Ini semua contoh yang Allah bagi. Sampai hari ini disebut nama mereka. Ingatkan disebut nama mereka ni, ya, diceritakan tentang kebaikan. Rupanya disebut nama mereka sampai kiamat sebab keburukan mereka, sebab kejahatan mereka. Inilah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka, mereka tak reti nak bersyukur. Itulah sebut manusia ni melampaui batas bila mana dia dah cukup kaya dan dia tidak berhajat. Makanya dia ketika itu dia dah mula mempertikaikan. Bila orang rendah pada dia, dia mula mempertikaikan. Engkau ni, kau miskin sebab kau malas kerja. Aku dulu macam kau juga. Kerjalah, pergilah buat-buat ni semua. Aku dulu pun susah juga, tapi tengok sekarang dia kaya dah, kan? Kau malas, kerja tak? Jadi dia sebab apa? Ya, sebab pada dia semua orang cara jalan hidupnya macam dia. Dia faham macam tu. Ada orang berbeza-beza. Allah uji dengan berbagai ujian. Tak sama jalan hidup kita. Ya betul, mungkin dulu dia susah dengan sebab dia usaha tadi, makanya dia berjaya. Tapi yang kita sedih bila sebab apa? Waktu dia susah dia ingat Allah. Waktu dia senang lupa pada Allah Ta'ala pula, kan? Sebab apa dah kaya raya, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rezeki yang mencukupi dan sebaik-baik zikir yang sama. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada terbit atau terbenam matahari melainkan di sisinya ada dua malaikat yang berseru. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Maksudnya haiwan semua dengar. Sebab itulah pagi-pagi kalau dengar bunyi ayam berkokok, maksudnya dia nampak malaikat. Tengah malam pukul 2-3 pagi dengar anjing melolong tu, dia nampak lah jin dia, setan mana jahat, kan? Sebab haiwan kan dia nampak, kan? Jadi manusia tak nampak, ya? Hai sekalian manusia, silakan kembali kepada Tuhan, ya? Malaikat berseru lah. Dia kata tu, sesungguhnya yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik dari yang banyak hingga melalaikan, menyesatkan. Sebab itulah, sebab tu Allah tidak menjanjikan kekayaan kepada kita, tapi Allah Ta'ala menjanjikan kecukupan kepada kita. Allah Ta'ala bukan janjikan banyaknya harta, ya? Maka Allah Ta'ala janji kita akan kita keberkatan harta. Walaupun tak banyak, kalau berkat cukup, siap boleh kongsi lagi dengan orang lain, kan? Tapi kalau harta tak berkat, maknanya banyak macam mana pun tetaplah tak cukup. Dia tamak lagi nak ambil hak orang pula jadi hak dia. Firman Allah SWT, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Maksudnya pergunakan semua yang diberikan Allah kepadamu, iaitu yang berupa hidup panca indera, akal, fikiran, tenaga dan harta kekayaan
untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat. Dan jangan kau lupakan bahagianmu daripada dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa ya hak kita di dunia ini, hak terhadap keluarga kita, hak terhadap diri kita, hak terhadap masa kita, hak terhadap jiran kita, hak terhadap saudara mara kita, hak terhadap ibu bapa kita, hak terhadap kawan-kawan kita, semua ada hak. Kan? Bukan suruh kita berkurang diri, beribadah saja sampai tak campur orang langsung, sampai tak peduli pun. Tapi time makan lapar pandai pula keluar cari makan. Ya, atau duduk dah tak apa terus dah. Tak payahlah keluar-keluar lagi kan. Pandai pula pergi dapur cari bancuh kopi dan Nescafe apa semua kan. Masuk dah tak apa balik orang-orang. Ya, tak. Itu bukan Islam suruhlah. Itu orang yang salah faham tentang Islam. Ya, salah faham. Yang bertapa-bertapa ni tu zaman Nabi Musa dulu betul. Cara mereka nak takarub pada Allah tak? Mereka bertapa duduk dalam gua lah, duduk celah mana lah. Zaman Rasulullah tak payah. Nak bertapa di mana? Dalam masjid. Tunggu waktu solat. Dia punya pahala cukup besar. Ya? Niat i'tikaf dalam masjid cukup besar pahala dia. Kan? Itu Islam dah hancurkan benda tu dah. Kita payahkan dulu tak payah. Tak payah susah. Kan? Nak bertaubat tak perlu bunuh diri. Angkat tangan minta ampun pada Allah saja. Tak payah nak pening-pening lagi dah. Ya, sebab kita bukan ikut syariat umat terdahulu. Kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan yang pertama dan utama ialah keselamatan akhirat. Adapun dunia maka ia sambil lalu jika tidak lupa. Sebab siapa yang sungguh beramal untuk akhirat maka dunianya terjamin untung dan puas. Sebaliknya jika amal usahanya hanya untuk dunia maka baginya tidak bertambah dari ketetapan Allah dan akhiratnya rugi, tidak dapat apa-apa. Orang yang kejar dunia maka akhirat tinggalkan dia. Orang yang kejarkan akhirat maka dunia akan ikut dia. Ya, gitulah. Ya. Orang yang minta gelas dia dapat gelas je lah. Tapi orang yang minta air confirm dapat gelas. Ya. Tak boleh gua pun plastik lah. Dia dah air nak celah mana dapat. Orang minta gelas dapat gelas je lah. Kau ni betul-betul pembaris lah. Faham-faham dah. Aku minta gelas sekali dengan air lah. Dia cakap minta. Tapi orang minta air confirm dapat gelas. Saya cakap pun bagi air sikit. Nak ambil air. Aku minta air. Tak apa. Gelas. Ambil je. Tapi kalau minta gelas, bagi gelas tu, gelas je lah. Kau takkan gelas je, air mana? Itulah bezanya tak? Ya, minta dunia, akhirat tinggalkan kita. Minta akhirat, dunia ikut kita. Jadi itulah dunia. Rasulullah SAW bersabda, Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukannya kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ialah kaya hati, tenang jiwa. Ghinan nafs, bukan kata kaya nafsu kan, jiwanya kaya. Orang yang miskin, bukan ada kata miskin, orang yang tak berapa ni, B40 lah kita je ni, B40. Tetapi dia dapat memberi. Kan, ni ambil dah pisang seorang sesisir ni, kat rumah tanam pisang itu, alhamdulillah tumbuh standar ni, pakai bagi seorang sesisir ni ambil. Kan, ada ubi ke, ada sayur apa benda tak, pakai kongsi-kongsi bagi. Ya, yang kawan ni haram. Kan, rumah bersusun bertingkat-tingkat, kan, kereta pun bersusun banyak kan, haram nak tolong orang. Kan, pergi mengerti, bila time bayar, buat tak nampak. Kan, dandan lah, beg tertinggal lah. Kata nak bawa tapi tolong lupa lah. Memang ada orang macam ni, kan, bakhil, orang panggil apa, ni lah. Kan, dia orang macam ni, ya, bakhil dengan kikir. Ya, ada yang bagus, tapi nak beritahu pada kita lah, sebenarnya orang yang kaya bukan segi sudut harta, jiwanya kaya. Dia walaupun B40 tak, tapi sebab ada benda yang dia nak kongsi bersama, dia bagi tak.
Walaupun orang ni hartanya banyak, tapi kalau jiwanya miskin, saya cakap lagi lah, engkau miskin sebab kau malas. Orang ni malas, pun tak nak kerja, tak nak usaha. Itu orang yang miskin jiwa. Hartanya banyak, tapi jiwanya miskin. Orang yang miskin, tapi dia kaya jiwa, ni semua benda dia nak kongsi orang. Apa benda yang dia ada, dia pun nak kongsi orang. Macam tu sekali tak. Padahal tu orang kaya pun. Inilah yang pentingnya kaya jiwa. Kaya jiwa ni lebih penting daripada kaya harta. Ada orang yang kata nak tunggu kaya harta baru dia nak ni, tak ada tentu. Itu bukan jaminan. Nak kaya sekarang buat, nak bersedekah sekarang, bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Nak sekarang bersedekah. Duit tak ada, RM10 tak boleh, RM1 tak boleh. Bukan suruh letak RM10,000 pun. Bukan suruh letak RM100-500 pun nak tabung. RM1 tak boleh tak, RM50 tak boleh. RM50 tak boleh, takut bunyi. Betul juga kan. Dulu boleh lah kan. Dulu sebab bila masuk tabung semua teng okey lah dah. Sekarang tak boleh kan, RM50 takut bunyi. Bila bunyi ni orang sah berapa. Sah yang kedua. Tengah-tengah. Dia ni kan, cap dia. Siapa yang ni tak? Paling kurang RM1 lah. Tak ada masalah kan? Bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Sekarang time ada dia bagi, walaupun sedikit. Sebab yang diukur bukan nilai, yang diukur ialah pemberian. Bukan tunggu nilai berapa banyak dia bagi dah. Ni kan pemberian itu. Tersebut dalam kitab-kitab terdahulu Allah SWT berfirman, sesungguhnya seringan-ringan hukumanku terhadap seorang alim jika dia condong kepada keduniaan, akan aku cabut daripadanya kelazatan bermunajat kepadaku. Ini yang berlaku pada siapa nama orang alim yang zaman Nabi Musa AS tak kan? Barshisha pula yang mana dia ni seorang alim, Allah Ta'ala bagi dia nikmat bermunajat pada Allah sampai dia boleh nampak malaikat di langit beribadah. Dalam surah Baqarah sebut kan, dia beribadah, dia boleh nampak malaikat kat atas beribadah kan. Bal'am bin Bawra'. Bal'am bin Bawra' ni ialah orang alim zaman Nabi Musa AS. Bal'am bin Bawra', ingat tuan-tuan cerita ni, boleh Google tengok. Dia punya ibadah sampai dia nampak malaikat di langit. Doa dia tadah tangan, Allah tak pernah tolak pun. On the time Allah bagi. Sebab apa? Dekatnya dengan Allah Ta'ala sampai macam tu sekali. Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Dia bukan Nabi pun. Dia bukan Nabi. Tetapinya dengan sebab dia ni tertipu dengan nikmat dunia, harta dunia. Orang tawarkan harta pada dia supaya join dengan geng dia orang. Sebab dia orang memusuhi Nabi Musa AS. Dan dia memusuhi Nabi Musa AS. Dan dia mendoakan laknat ke atas Nabi Musa AS. Allah terus blok. Tak dapat lagi tengok malaikat di langit, tak dapat lagi doa, semua Allah telah blok. Dan dah tiap kena blok. Allah Ta'ala letak kedudukan dia lebih hina daripada seekor anjing kan. Ni dalam surah Baqarah boleh tengok boleh buka dalam Quran. Bal'am bin Bawra', asalnya dia boleh tengok malaikat langit, boleh berdoa direct terus makbul. Tapi dengan sebab dia memusuhi Nabi Musa AS, mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa AS, Allah tarik terus nikmat. Tak dapat dah tak dapat. Darjat kau lebih hina daripada seekor anjing. Allah Ta'ala umpamakan orang alim macam tu. Allah Ta'ala umpamakan demikian. Orang alim, orang yang so-called ulama, tapi bila dia tertipu dengan dunia, tarafnya lebih hina daripada anjing. Sebab anjing ni sifatnya apa? Siapa yang bagi dia makan, itulah yang aku ikut. Engkau bagi aku makan, okeylah, engkau lah tuan aku. Engkau makan, okey, engkau lah tuan aku. Itulah Allah letak nilai. Kita risau takut jadi macam tu tuan tak. Allah letak kedudukan ulama tu kan? Orang yang mana terpedaya dengan dunia. Kemudian dalam hikmah yang ke-238, liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia.
Betul Nabi SAW, ya, baginda tak ada sofa, tak ada katil yang hebat, tilam yang tebal, cuma selalu ada sebidang tikar. Sebidang tikar itu digunakan 2 in 1, 2 dalam 1. Waktu siang, tikar itu digunakan sebagai alas duduk. Waktu malam, tikar itu dijadikan dinding supaya angin sejuk tak masuk, tak kena pada tubuh baginda Nabi. Itulah, ya, Rasulullah. Kan? Sebab apa? Bukan ni nak didik hati satu hal. Kemudian itulah yang Rasulullah ada pun. Sebab itulah kalau kita ada kesempatan pergi umrah pun, tak pergi umrah buat apa tuan-tuan, pergi Google cukuplah tengok replika rumah Rasulullah. Tapi kalau kita pergi dapat tengok sendiri, replika semua dapat replika je pun. Tapi kita dapat tengok, ya Allah, kita rasa cukup terharu, cukup sedih. Ini Nabi rahmatan lil alamin yang memberi rahmat ke seluruh alam. Macam ni rumah dia, macam ni bilik tidur dia, keadaan macam ni. Macam tu sekali tuan-tuan. Bilik air pun tak ada. Kok kita punya bilik air besar lagi pada bilik air pada rumah Nabi SAW. Nah, kadang-kadang dapur kita pun besar lagi tak. Jadi tu dah kata tak. Ya, rumah Rasulullah tu tak, rumah PPRT pun besar lagi. Tapi itulah Nabi tak. Bukan setakat, ya, rahmatan lil alamin, tapi penghulu, sayyidul anbiya, penghulu pada semua Nabi Rasulullah SAW. Seorang ditanya, mengapakah engkau tidak pernah risau? Jawabnya, kerana saya tidak menyimpan barang yang akan merisaukan, menyusahkan bila hilang. Sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Jika sedikit maka sedikit pula. Dan bila banyak disenangi, tentu banyak pula yang akan menyusahkan. Hikayat, seorang memberi hadiah kepada raja sebuah gelas dari pirus yang bertaburkan permata yang sangat berharga. Gelas yang mana ditutupi dengan permata-permata ni. Maka kerana sangat gembira raja menerimanya, ia menunjukkan hadiah itu kepada seorang hakim. Dia ni ahli hikmah. Orang panggil hari ni cendekiawan lah. Orang panggil hari ni apa, sastrawan ke apa panggil ni kan, ahli fikiran ni. Yang cerdik pandai ni. Ya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang gelas ini? Jawab yang bijaksana tadi, hakim tadi, orang yang bijaksana, pendapatku itu suatu bala dan kefakiran. Maksudnya yang raja dapat gelas yang special tadi itu satu bala dan kefakiran. Tanya raja pula, bagaimana pendapatmu itu? Macam mana pula? Sedangkan ini harta ni kena jual mahal ni. Ya? Jawabnya, jika pecah berupa bala sebab tidak dapat dicantum dan tidak ada gantinya. Itu pasal yang kadang-kadang perempuan ni dalam bab pinggan akopal ni yang beli langkawi hari tu, nak pergi kat Diaman Suri lah, ni kat Smack Group lah kan. Kalau pecahnya tu dia punya membebe, ya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau pinggan jenis batu pecah tuan-tuan, hilangkan bahan bukti, clear terus, jangan tunjuk serpihan pun, buang terus clear, pergi capak sultan tu. Jangan tinggal bahan bukti. Kalau ditanya pun, entah hari tu rasa ada ni, hari tu tak lalu rasa macam tak tahulah, macam tu dia jawab. Kalau kita kata pecah itu, aduh, tapi 3 kali raya pun belum tentu lagi cerita ni akan hilang. Itu lawak. Ni raya ni jaga-jaga sikit ni cawat tu jaga-jaga, jangan pegang lagi dah, jaga. 3 kali raya belum habis lagi cerita ni. Dah hilangkan bahan bukti dah. Ni cerita tadi ni. Kan kalau pecah tadi susah, mana ada ganti lagi dah. Sebab apa, yang macam Smack Groupnya dia Diaman Suri dia memang tempah khas. Tak boleh cari kat mana pun. Kita nak pergi cari dekat Sobu ke, nak pergi cari dekat Ion, tak ada. Sebab memang dia punya. Dia tempah tu memang untuk kedai dia punya. Memang kat kedai dia je lah. Tak nak kena buat rombongan balik. Itu pun belum tentu ada. Sebab ini bilangnya fashion lama punya. Ini desain baru. Jadinya hilangkan terus bahan bukti dan buat-buat tak tahu sahajalah. Itulah cara yang selamat. Kalau tidak, 3 kali raya belum selesai lagi cerita ni. Jadinya jika pecah berupa bala sebab tidak dapat dicantum dan tidak ada gantinya. Jika tercuri, kau sangat perlu kepadanya sehingga menjadi fakir kepadanya.
maka tiada lama tiba-tiba gelas itu pecah. Pecah sungguh. Maka benar raja merasa mendapat bala dan sangat menyesal. Lalu berkata, benar kata hakim itu. Seorang yang berakal sihat, iaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu, jika ada tiba menyebabkan sibuk, dan bila hilang menyebabkan menyesal dan bingung. Al-Junaid berkata, seorang yang berakal sihat itu ialah yang menyelidiki segala sesuatu, mencari yang lebih utama untuk dikerjakan dan didahulukan dari lain-lainnya. Maksudnya keutamaan kita dalam antara dua perkara penting, mana lebih penting? Antara dua perkara, urusan dunia dan akhirat, yang mana kita perlu dahulukan? Ini. Ya, jadi inilah orang yang bijak. Dalam bab urusan dunia akhirat dulu. Tengok juga pada keadaan. Tak? Seorang doktor yang menjalankan pembedahan, maka dia boleh tangguhkan solat sejak. Jamak solat pun boleh sebab nak selamatkan nyawa. Jadi keadaannya tak sama. Jangan kita kata antara dunia dan umum, antara dunia dan akhirat didahulukan. Tapi dalam situasi tertentu, ya, bukan kita lupakan akhirat, ya, tapi dunia dah. Sebab apa? Dia melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan, apa semua dah. Itu. Jadi tengok pada situasi jugalah. Ya. Dan selalu mengikut petunjuk Allah dan Rasulullah dalam membezakan apa yang berguna atau mudarat baginya di dunia dan akhiratnya. Kemah yang ke-29, in aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayati wala tadumu laka. Jika engkau tidak ingin dipecat, maka jangan memangku jawatan yang tidak akan tetap bagimu untuk selamanya. Dan himah yang ke-240, in raghabatka al-bidayatu zahadtuka an-nihayatu in da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jika engkau tertarik oleh permulaannya, pandangan luarnya, segi zahirnya, maka akan menjemukan engkau pada akhirnya. Jika engkau terpengaruh dengan pandangan lahir, maka akan dilarang oleh hakikat batinnya, maka dicegah oleh hakikat batinnya. Jadi Quran cukup. Kalau pada kita hanya mengatakan bahawa Quran ini cukup sekali hatam, maka kita kalau rendah dulu, ataupun baru nak kahwin dulu, maka hatam Quran, maka salahlah faham kita. Quran itu bukan nak suruh hatam macam tu. Quran itu suruh dibaca, ditadabbur. Maka kalau kita fikir itu, maka kita akan susah, jemu, leceh nak baca Quran. Sebab sudah aku dah hatam dulu. Bila kau hatam? Masa darjah 6 hari tu. Darjah 6 hari tu, sekarang berapa umur? Dah 50 lebih. Bukan cakap darjah 6 hari tu. Bila punya darjah 6 ni? Anak hampir 2-3 orang dah kahwin. Dia hatam masa darjah 6 dulu. Jadi kena fikir balik lah. Belajarlah. Kan? Jangan jemu lah. Dengan Quran ni jangan jemu. Dia mujizat. Ya? Memang kedudukan itu pada lahirnya menarik. Tetapi pada hakikatnya amanat yang berat. Jarang orang yang selamat dari bahaya fitnahnya. Ini sebab 239, 240 tadi sebenarnya dia beritahu pada kita, baik jawatan ke, nikmat dunia ke, dari segi lahirnya memang menarik. Tetapinya sekiranya kita dilalaikan dengan jawatan, dengan habuan tersebut, maka dia akan jadi satu penyesalan. Ini yang Rasulullah pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Wahai Abu Zar, sesungguhnya jawatan itu satu penyesalan di akhirat nanti. Memang di dunia seronok, kan? Tapi di akhirat nanti satu penyesalan. Engkau akan merasa, ya Allah, bodohnya aku, kenapa lah aku terima? Kenapa lah aku ambil? Kenapa aku pikul? Sedangkan aku tak sanggup. Tu. Tapinya kalau orang yang betul-betul melaksanakan amanah itu dengan baik, insya-Allah dia akan menjadi satu kebaikan. Sebab apa? Dia melaksanakan kebaikan itu untuk kepentingan awam. Jadi tengok pada orang. Ada orang pun dia boleh. Sayyidina Abu Bakar lah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mereka pegang jabatan khalifah. Memang saya ada orang tak nak. Tapi sebab dia faham ini ada jawatan ini satu amanah, maka mereka cuba buat sebaik mungkin. Tapi Rasulullah beritahu Razak, engkau tak boleh.
Engkau tak boleh. Jadi kepada engkau nanti, ya, kerana jawatan itu akan menjadi satu penyesalan. Jadi sebenarnya Rasulullah juga beritahu pada kita bahawasanya bagi orang yang betul-betul yang sanggup, maka silakanlah. Bagi orang yang try and error, memudaratkan orang, tak payahlah. Takut-takut akan memberi mudarat pada orang. Memang kedudukan itu padalah yang menarik tak? Tetapi pada hakikatnya amanah yang berat, jarang orang yang selamat dari bahaya fitnahnya. Firman Allah SWT, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awladi kamathali ghaisin a'jabaka al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surah Al-Hadid ayat 20. Maksudnya, ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini hanya main-main, la'ibun wa lahwun, main-main dan hiburan dan perhiasan. Maksudnya benda ni tipu daya je, action je, kan, fata morgana dan bangga-banggaan dunia ni. Di antara kamu dan berlumba memperbanyak harta dan anak buah, bagaikan air hujan yang mengagumkan petani hasil tanamannya, kemudian berubah menjadi kering, maka terlihat menguning warnanya, kemudian menjadi sampah bahan bakar. Orang umpamakan nikmat dunia ni ibaratkan ladang, yang mana waktu hujan turun, suburnya tanaman, tapi lama-lama akhirnya tanaman tersebut jika tidak dimanfaatkan, dia akan menguning, dia akan hancur jadi sampah je. Sedang di akhirat tersedia siksa yang berat, di samping ada pula pengampunan Allah dan keredaannya. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Cinta pada dunia itu pokok kepala, apalah punca dari segala dosa. Sebab cinta dunia. Kemudian 241, ya, hikmah yang ke-241, "Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil akdari tazhidan laka fiha." Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerosakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan kau terhadap dunia. Nak dunia tak aman, dunia tak ni nak. Allah Ta'ala antara cara sebab kita nak fokus, ya, kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW sabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fiha 'indan nas yuhibbukan nas." Jauhkan dirimu dari tipuan dunia, nescaya Allah suka kasih kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, nescaya disukai orang. Maksudnya kalau kita cari redha manusia, maka manusia sukalah pada kita. Kita cari redha Allah, Allah suka pada kita. Imam Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya dunia ini bagaikan ular licin pegangannya, namun membunuh bisanya, racunnya. Kerana itu abaikanlah, berpalinglah daripadanya dan dari apa yang mengagumkan engkau, kerana sedikitnya yang dapat engkau bawa sebagai bekal. Dan jangan risau terhadapnya, kerana engkau yakin akan berpisah padanya. Dan letakkan kesenanganmu dalam kewaspadaanmu terhadap apa-apa yang ada di dalamnya. Sebab orang di dunia apabila ia mulai senang, tenang, langsung dibawa ke jurang bahaya dan binasa." Nak cerita pada kita, dunia ni macam ibarat ular yang beracun. Orang yang tak kenal ular ni tak, seronok dia tengok lenggok ular sana, lenggok ular sini tak. Yang bila itu bulan lepas, yang anggota bomba yang mati kena batuk ular kan. Padahalnya dah pakai safety dah tu, dah ikut SOP dah tu. Memang dia dah 10 tahun dah main dengan ular ni. Dalam bab nangkap ular ni, mana kerja dia dah, mana tahu dah. Tapi itulah ajal maut tengah Allah. Walaupun ikut SOP dah pakai semua dah, kena juga. Kena batuk kan mati.
Ha. Pula lah itu cerita dah. Kan sama juga dengan seorang yang bela ular. Kan dia bela ular sawa kan. Dia bela ular sawa tu, makanya dia tengok ular dia ni tak nak makan. Bila ular tu dah besar, kan, ular tu dah tak nak makan. Dia kata, ular tak nak makan. Dia bagi makan, tak nak makan. Dia risau, takut sakit. Awak nak pergi jumpa dengan doktor lah, bahagian ni lah, nak cek ular ni. Maka bila tengok pada saiz ular tu, maka dia beritahu bahawasanya ular saya tak nak makan dah. Dekat 2 minggu dia tak makan. Pelik lah, dulu dia tak ada makan. Kau tahu kenapa dia tak makan? Sebab apa? Dia sedang menyediakan diri dia nak makan kau. Sebab tu dia nak bagi diri dia nak betul-betul lapar. Dia nak makan tuan dia. Sebab dia orang selama dia dah ular tidur dengan ular lah, apa semua dah. Kan, kalau belah harap pula lagi lah, tidur dengan singa lah, tidur dengan apa dah. Datang liar, datang ganas, dia tetap ganas. Walaupun kita bagi dia makan sayur, tak boleh. Tak, nasib baik dia pergi bawa jumpa dengan ni. Dan baru dia tahu rupanya ular tu setengah mempersiapkan diri dia. Tak makan, nak bagi betul-betul lapar. Dia nak isi siapkan ruang dalam tubuh badan dia. Dia nak ngap tu ada ni. Dia baru tahu dah. Seorang hakim berkata, dunia ini bagaikan impian orang tidur. Kesenangannya bagaikan bayangan awan. Kejadian-kejadian bagaikan anak panah yang mengenai sasarannya. Sedang syahwat-syahwatnya bagaikan sesuatu yang beracun, dan godaannya bagaikan gelombang yang besar. Ini kata hikmah ni dah. Jadi dunia ni umpamanya seperti kita nak tidur, bahaya adalah impian. Seronok dan tidur, mimpi-mimpi kan, mimpi. Dan yang kedua-32, alima annaka la taqbalun nusha al-mujarrada fazawwaqaka min zawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Maksudnya Allah telah mengetahui bahawa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori kata-kata. Ya, sebab itulah Nabi bukan bawa teori, Nabi bawa seringan amali sekali. Kerana itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala bagi tahu kita api itu panas. Bukan seronoknya api itu membakar, boleh masak nasi lah, boleh panggang ayam lah. Dia juga memberi mudarat kalau salah handle. Kalau tak kena cara, dia akan menjadi mudarat. Api ketika kecil menjadi kawan, bila besar menjadi lawan kan. Jadi walaupun kita rasa seronok, api ni bagus, boleh nak, tapi kena fikir ada juga di sebaliknya tu benda yang tak baik. Jadinya kalau nak bagi kita yakin bahawa betul-betul api tu panas, peganglah api tu. Selalu kita didik anak kita, kadang saya beritahu juga dengan anak murid saya dah, kalau jenis malas semayang ni, nanti kita masuk neraka, kita akan dibakar dengan api neraka. Api neraka tu panasnya lebih kurang 70 kali ganda panasnya api dunia. Jadi kalau kamu tak nak semayang, boleh, tak ada masalah pun. Ya, tapi syaratnya pergi ke dapur, buka, hidupkan api, cuba letak tangan ke atas. Sanggup tak sanggup? Kalau boleh tahan, kan? Memang ada tak? Orang niaga cucu apa benda ni, kenapa dia ambil tak? Agak-agak kalau kamu boleh tahan panas macam tu, tak rasa apa-apa, okey. Ya, itu cara kita gunakan analogi yang ni. Ya, kalau sanggup lah, ni, tahan dulu dengan api panas. Tak payah api dapur, lilin pun jadi tak. Kalau betul sanggup menahan api neraka. Api neraka 70 kali ganda. Ini baru api dunia. Jadi itulah lah. Kita fikir yang tu je lah. Kalau sanggup tak ada masalah, kan? Pergi buat. Sebab manusia bila menderita ujian-ujian Allah yang berupa bala, maka ia tidak senang dunia, lalu ingin mati, ingin berpisah dari dunia yang fana ini. Pada dia tak ada penyelesaian lagi, dah mati je lah. Bala yang biasa diujikan Allah ialah kemiskinan, penyakit, kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kematian dan lain-lainnya, yang menimbulkan kecemasan manusia dan tiada ketenangan hidup. Inilah perkara-perkara yang masih cukup takut.
Dia takutkan kemiskinan, dia takutkan penyakit, dia takutkan kelaparan. Hakikatnya dia takut macam mana pun dengan sebab dia takutlah. Dia takut sakit, dia takut lambat mati tu kita pakai injection tu. Yang tidur dalam tong oksigen. Konon-kononnya dengan tong oksigen ni dapat menahan diri dia sampai dekat 100 tahun. Rupa-rupanya umur 50 tahun dah meninggal. Kan? Dia risau sangat dah, takutlah mati, takut ni tak. Siap tidur dalam tong oksigen tu. Kan? Rupanya umur 50 dah meninggal pun. Itulah. Sebab kematian ini semua dalam ilmu Allah SWT. Ya, itulah tuan-tuan tentang hikmah yang kita telah bacakan tadi. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada hikmah yang ke-243, ilmu yang berguna. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, semua kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.